Ni dalam kes ni. Dan di dalam undang-undang Islam ada dadah tak apa, ada pistol tak apa. Tidak jatuh hukum mati. Sebab dalam kes ni Cik Umar Cik Yusof dihadapkan dengan hukuman mati. Lawyer dia ni, Timurah Raju dengan Ramdas di Kamdas ni berhujah di Mahkamah Agung, mahkamah paling tinggi dia. Pada masa itu, Ketua Hakim Negaranya ialah Tun Saleh Abbas. Maka di dalam penghakiman akhir sekali, Tun Saleh Abbas ni, dia jelas, dia kata betul, betul hujah yang dikemukakan oleh pihak peguam bela tertuduh, iaitu Cik Ramdas di Kamdas dengan Cik Timurah Raju ni, bahawa Islam ni dia agama yang menyeluruh, ada juga terkandung undang-undang jenayah, dan dalam undang-undang jenayah ada senjata ni tak apa, tidak membawa hukuman mati. Itu betul. Tapi Malaysia ni kita tidak bermaksud gitu bila kita mengatakan bahawa Islam ni adalah agama persekutuan. Maksud Islam adalah agama persekutuan, maksudnya ialah tidak lebih daripada Islam sebagai agama yang perlu digunakan semasa majlis-majlis kerakyatan sahaja. Masa nak belasmi parlimen, tak boleh nak panggil Tok Sami Belagak Gajah. Kena panggil Tok Peti, kena panggil Tok Imam yang baca doa. Nak pecah nyo kau tak boleh. Masa nak rasmi program-program negara, tak boleh nak panggil choir daripada gereja mana-mana kau mari nyanyi, tak boleh nak panggil pokok orang Islam yang baca doa. Itu sahaja. Dan benda ini ditegaskan semula di dalam kes Halimatus Sa'diyah lawan kerajaan Malaysia. Halimatus Sa'diyah ni, dia ni pakai burdah, dia kerja KJL. Dan dia dipecat kerana dia pakai burdah. Dia cabar benda ni di mahkamah. Dan mahkamah kata, betul dalam Islam kata orang tina comel ni kena pakai burdah, kena pakai niqab. Tapi oleh kerana tersebut di dalam perlembagaan Malaysia bahawa mana-mana undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang dibuat di bawah perlembagaan Malaysia ini, maka undang-undang itu akan terbatal. Jadi undang-undang yang dibuat di bawah perlembagaan Malaysia ini ialah tak boleh pakai burdah. Undang-undang yang dalam Islam kata kena pakai burdah orang jamin. Jadi maka dalam keadaan itu diputuskan bahawa undang-undang Malaysia ini lebih tinggi, maka Halimatus Sa'diyah disahkan, dipecat daripada kerja. Isu ini sekali lagi timbul baru-baru ini apabila kes masalah budak sekolah pakai serban, iaitu dalam kes Mio Atikur Rahman lawan Fatimah Sihi. Fatimah Sihi ini nama bekas cikgu besar sekolah kebangsaan Serting di Negeri Sembilan, tak salah saya. Dia ni Mio Atikur Rahman ni dengan adik-adik dia pakai serban di sekolah, dan sebabkan dia tak sejak serban itu kena buat sekolah. Dan sebagaimana yang kita tahu lah, akhir sekali bila bawa masa di mereka Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi, benar jalan hakim dalam Mahkamah Tinggi kata Islam ni selagi mana kita nak amal itu tidak mengganggu orang lain, biarlah, sepatutnya benda itu dibenarkan. Biarlah, barulah betul, barulah menggambarkan Islam sebagai agama persekutuan. Tapi benda ni telah dibatalkan. Keputusan ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Rayuan dan telah disahkan pula oleh Mahkamah Persekutuan. Maknanya tak kira lah Islam ni lagu tu je. Dan kita pun tengok, sebab kita tengok dalam keadaan masyarakat kita ini pun, dan memang sebab dia jadi ke arah tu kerana pemimpin kita sendiri pun meletakkan Islam itu begitu saja. Sebab tu bila kita dengar ada seorang menteri mengatakan bahawa Islam ini is no higher than other religion. Tidaklah lebih tinggi daripada agama lain. Support. Sebab tu bila ada masyarakat, orang yang berdemonstrasi, membantah kumpulan artikel 11, kumpulan yang menyokong orang murtad ni, buat forum, patut tu sekumpulan orang Islam lain juga buat bantahan kerana ada orang sokong orang murtad ni, maka orang yang buat bantahan orang murtad ni kena rigat. Dan menteri yang berkaitan kata orang-orang ini dia kata stupid orang bodoh dia. Sebab itulah di dalam kes Lina Joy baru ni di Mahkamah Persekutuan, kalau tuan-tuan adil, kalau tuan-tuan ada dalam mahkamah tu, ni buat kes ni saya sebut 3-4 orang ni, saya saja ni. Saya sekali dengan saya pernah kita buat kes sekali.
Dalam kes Lina Joy di Mahkamah Persekutuan bagi semasa peguam Lina Joy berhujah, dia kata mahkamah hendaklah mengajak, hendaklah memberitahu kepada semua masyarakat Malaysia di luar sana bahawa kalau dilihat kepada kedudukan Islam di dalam undang-undang Malaysia ini, sebenarnya Islam is no higher than this constitution. Islam adalah tidaklah lebih tinggi daripada mana-mana peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Islam tidaklah lebih tinggi daripada perlembagaan Malaysia, dan Islam tidaklah lebih tinggi daripada mahkamah yang ada pada ini. Itu yang dihujahkan oleh peguam Lina Joy dalam kes Lina Joy baru ini. Siapa berani salah tu. Begitu sekali keberanian. Jadi itulah hakikat yang berlaku tentang kedudukan Islam yang ada pada kita ini. Dan mungkin lepas pada ini saya dalam tentunya saya boleh ulas mengenai kes-kes yang contoh-contoh kes-kes murtad yang berlaku di negara kita ni. Saya seterusnya lah. Saya suruh balik. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ahli panel yang kedua di atas ulasan tentang kedudukan Islam dalam perlembagaan. Dan kesimpulan yang boleh kita ambil tadi, kita mengatakan bahawa tidak ada yang lebih tinggi daripada perlembagaan. Itulah pandangan daripada setengah-setengah manusia yang tidak peka dengan Islam. Walaupun kita berada dalam sebuah negara yang majoritinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, berbalik pada ahli panel kita yang datang dari jauh, kita nak malam ni bagi masa yang agak selesa kepada dia, nak bincang pada kita sekalian tentang satu isu mungkin yang berhormat Sahibus Samahah dan Mufti Negeri Perlis dapat melihat dengan lebih luas isu ni dalam konteks negara kita. Kita minta dengan Sahibus Samahah untuk menerangkan pada kita sekalian satu isu murtad antara kenyataan dan emosi. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudara pengurusi, Fadil, ahli panel yang merupakan tokoh-tokoh tempatan, hadirin dan hadirat sekalian. Saya ingat Al-Fadil Dr. Johari telah memberikan mukaddimah tentang murtad, bagaimana seorang boleh jadi murtad. Juga Al-Fadil, lawyer kita juga telah menjelaskan beberapa pandangan tentang berhubung dengan yang berkaitan dengan perlembagaan. Satu perkara yang semua kita tidak berbeza pendapat. Murtad adalah merupakan suatu ancaman kepada umat Islam, bahkan ia merupakan jenayah yang paling besar di dalam agama. Kerana apabila seseorang murtad, ia telah menukar identitinya daripada seorang yang berkelayakan untuk masuk ke dalam syurga kepada seorang yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Murtad, jika ia berlaku secara gelombang dan berleluasa, ia akan mengancam identiti masyarakat Islam, dan dia akan merosakkan masyarakat itu sendiri. Maka dengan itu para sahabat dikepalai oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengambil tindakan memerangi arus murtad apabila murtad itu menjadi arus, sehingga Abu Bakar melafazkan kata-kata yang terkenal, ayanqusuddin wa ana hayy. Adakah agama menjadi lemah sedangkan aku masih hidup? Maka Abu Bakar meneruskan perjuangannya, yaitu menghadapi gelombang murtad. Sehingga para ulama tafsir, apabila mereka melalui ayat dalam suratul Maidah
yang mana Allah menyebut ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum